Oke kelas, selamat pagi sekali lagi. So hari ini kita bertemu lagi di kelas geografi Cikgu Charles. Baik, hari ini kita mau lihat tentang ciri-ciri pandang darat fisikal dan pandang darat budaya. Oke, so jadi apa yang mau dibicarakan sini kita adalah susunan daripada peta topografi yang kita pelajari ya. So jadi peta topografi yang kita pelajari itu hari kita ada belajar macam mana menentukan kedudukan melalui rujukan grid 4 angka dan juga rujukan grid 6 angka. Jadi dalam peta topografi juga kita ingin mempelajari komponen-komponen ataupun subjek-subjek objek yang ada di dalam kita punya peta tersebut. Jadi dalam peta seperti macam begini kan, peta topografi ini, peta topografi batu karang sebenarnya dia ada banyak ciri-ciri, banyak ciri-ciri yang terdapat di sini, dan ciri-ciri tersebut terbahagi kepada dua jenis, iaitu ciri pandang darat fizikal. Okay, ciri pandang darat fizikal. Ingat perkataan darat fizikal itu. Fizikal itu rujuk kepada semua benda-benda yang wujud secara semula jadi. Okay, 它是自然产生的. Okay, 所以 kita panggil dia sebagai pandang darat fizikal. Manakala ciri pandang darat budaya itu semua adalah ciri-ciri buatan manusia. Okay, so kita bagi contoh lah sebelum mungkin lebih jelas kan. Okay, kita tengok ciri pandang darat fizikal. Merujuk kepada pelbagai ciri semula jadi seperti bentuk muka bumi, saliran. Saliran ini rujuk kepada sungai. Bentuk muka bumi ini rujuk kepada tanah tinggi, tanah rata, dan sebagainya. Bukit dan sebagainya. Dan tumbuhan-tumbuhan semula jadi itu pandang darat fizikal. Secara seperti macam belukar. Belukar ni apa? Hutan kan? Hutan yang samak samun tu belukar. Kontur. Kalau kau nampak ada garisan-garisan macam begini di dalam peta, itu kita panggil sebagai kontur ataupun bukit. Ini contohnya. Kita tengok adakah tidak di sini. Peta ini tidak ada. Ini nampak gak garisan-garisan ni. Satu garis itu kan, itu kita panggil sebagai kontur. Kalau macam contohnya ini kan, ini garisan tepi semuanya itu adalah kontur, adalah bukit. Kita panggil dia kontur. Itu adalah ciri fizikal. So, bukit ni bentuk secara semula jadi kan, bukan manusia yang membina itu bukit. Ke Tasik. Tasik, tahu Tasik. So jadi itu pun adalah fizikal. Sungai itu bentuk secara semula jadi. Rumput, hutan, kan, paya nipa, paya bakau, tanjung, bukit, dan satu lagi apa? Apa lagi yang terbentuk secara semula jadi? Laut, laut pun adalah terbentuk secara semula jadi. So yang ciri budaya pula dia rujuk kepada semua ciri yang buatan manusia seperti guna tanah, kegiatan ekonomi, pertempatan, kemudahan sosial seperti pengangkutan dan perhubungan, itu semua adalah ciri budaya kita panggil. Yang buatan manusia seperti jalan raya atau jambatan. Jambatan dia simbol macam begini kalau peta. Jalan kereta api, getah, getah manusia yang tanam kan. Dia bukan wujud secara semula jadi, manusia yang tanam, ladang getah. Itu ialah pandang darat budaya. Masjid, kelapa sawit, kuil, padi, tokong, gereja. So itu adalah terdapat di dalam peta tersebut. Jadi kita terus lihat kepada dalam peta macam inilah kan. So kita tengok mana satukah adalah ciri fizikal, mana satu adalah ciri budaya. Ambil contoh seperti yang pertama. Kita tengok yang pertama, petunjuk di sini, nampak? Petunjuk di sini apa dia? Kontur. Kontur itu apa? Bukit kan? Bukit kan, nampak ada bukit di sini kan, garisan-garisan ini, garisan-garisan kontur ini adalah bukit. So kontur itu adalah ciri budaya. Sungai ciri apa? Kontur ini ciri fizikal. Sungai wujud secara semula jadi ke tidak? Ya, sungai wujud secara semula jadi. So dia ialah ciri fizikal. So sawah padi. Sawah padi ini wujud secara semula jadi ataupun manusia yang tanam. Manusia yang tanam padi sawah kan. So jadi itu adalah ciri budaya. Sawah padi sini, nampak sawah padi di Kampung Jujur, Kampung Selesa, Kampung Bangau. Dan itu adalah sawah padi ialah ciri fizikal, ciri budaya. Baik, jalan raya. Itu pun buatan manusia kan. Nampak garisan merah ini. Ini ialah jalan raya. Itu adalah ciri
budaya. Pertempatan ini rujuk pada rumah. Nah, ni rumah-rumah yang ke titik-titik ini semua tu petak-petak kecil tu ialah rumah kan. Kau tengok ni rumah-rumah dibina di tepi-tepi jalan raya. Ada rumah juga dibina di tepi-tepi kaki bukit, nampak? Kaki cerun dan sebagainya. Kan? Right? So ini pertempatannya apa? Ciri budaya juga. Okay? Pokok getah. Sama juga pokok getah adalah ciri budaya. So manusia yang menanam dia. So nampak getah-getah ini ditanam di lereng-lereng bukit kan. Macam mana cikgu tahu dia tanam di bukit? Walaupun peta ini kosong. Peta ini rata saja sebab cikgu boleh nampak daripada garisan kontur. Garisan kontur ini ialah garisan bukit kan, bukit. So jadi kalau tengok getah ini ditanam di tepi-tepi bukit begitu. Okey, selepas tu kita nampak SEK apa tu? Sekolah SEK ni, sekolah di sini. Kan? Nampak sekolah di sini. Okay. Sekolah ialah apa? Wujud saja semula jadi ataupun buatan manusia. Sekolah itu dibina oleh manusia. So jadi ciri budaya, balai polis, pejabat pos pun sama. Okay, so itu. So ini cara kita melihat ciri fizikal dan juga ciri budaya di dalam satu peta. Okey, baik. Biasanya kita akan tengok hubung kait antara ciri budaya ataupun pandang darat fizikal berkaitan dengan ciri budaya manusia lah melalui macam inilah. Contohnya macam ini ciri pandang darat fizikal. Tanah pama. Tanah pama ni tanah rata. Okey. So biasanya kalau kita tengok pada peta, kita akan lihat apakah kegunaan manusia ataupun apakah pandang darat fizikal ini mempengaruhi kegiatan manusia, iaitu ciri budaya dia mereka tu. Contohnya tanah pama. Apa yang ada di dalam tanah pama? Tanah pama ini tanah rata, dia ialah ciri fizikal. Okay. So apa gunanya tanah pama terhadap manusia? Yang pertama seperti pertanian. So tanam sawah padi, tanam nenas. Pengangkutan, buat jalan raya, buat jalan kereta api, buat lapangan terbang. Jalan kereta api itu wajib dibuat di jalan di tanah pama. Lapangan terbang pun sama. Lepas tu buat pertempatan. Kemudahan-kemudahan seperti sekolah, hospital, tempat ibadah. So kita boleh tengok dalam peta di sini kau tengok. So ini di sini tidak ada garisan bukit. Bermaksud ini adalah kawasan tanah lapang, tanah pama. Tanah yang rata. So jadi kau lihat manusia buat di sana. Manusia buat sekolah, buat pertempatan, buat balai polis, buat pejabat pos. Lepas tu ada tanam sawah padi di sini tepi. Tidak jarang, kecuali kita tanam padi bukit. Jadi kita itu berlaku di garisan-garisan kontor, di garisan kawasan bukit. Tapi untuk padi sawah biasanya memang tanam di tepi di tanah pama. Tanah pama tidak apa. Dia perlu tanam lagi dekat dengan sungai. Kenapa mau dekat dengan sungai? Supaya untuk memudahkan mendapatkan bekalan air di sawah padi tersebut. So itu ada hubung kait nampak hubung kait dia. Tanah beralun. Ini tanah beralun lah. Tanah beralun. Bukit inilah tanah beralun. Garisan-garisan ini kan. Tanah beralun orang gunakan untuk apa? Satu, menanam getah dan kelapa sawit. Nampak di sini. Tanam getah kan, orang tanam getah di sini kan, sebab memang getah, kelapa sawit sesuai ditanam di kawasan-kawasan lereng-lereng bukit ataupun kawasan beralun, tanah beralun. Okey, baik. Tanah tinggi. Apa manusia buat? Tanam teh, tanam sayur-sayuran, hawa sederhana. Kan, contohnya di Kundasang kan, pelancongan untuk tujuan pelancongan. Ini Kundasang paling ketara kan, sebagai kemudahan penginapan. Lepas tu kuasa hidroelektrik, itu ialah empangan, itu untuk sungai. Pinggir laut, manusia buat untuk apa? Di tepi laut, sebagai pertempatan nelayan, sebagai buat pelabuhan, juga sebagai pelancongan, tempat berkela, tempat jeti, resort semua tu, banyak buat di pinggir laut. Lepas tu saliran ni rujuk pada sungai, ingat, saliran ni sungai. So saluran sungai jadi apa? Saliran jadi apa? Sumber air, pipe, pengangkutan, jeti, pangkalan bot dan sebagainya. Dan seterusnya, last sekali tumbuhan semula. Jadi ini rujuk pada hutan lah.
kan, hutan, tumbuhan-tumbuhan jadi. Okey, apa kegunaan dia? Sebagai kegiatan pembalakan, kem pembalakan, pertempatan, sebagai tempat pelancongan kan, laluan pejalan kaki kan. Jadi sekarang banyak kan tempat-tempat pelancongan di apa ni kan. So ini kita boleh lihat di buku teks muka surat 24, buku teks 24. Baik, tugasan kamu hari ini ialah cikgu mahu kamu uh, kenal pasti apa itu ciri-ciri pandang fizikal, apa itu ciri pandang darat, budaya. Kita mesti mau tahu. Kalau kita cakap sungai, sungai itu apa? Sungai itu ialah ciri pandang darat, fizikal. Cakap masjid, masjid itu ialah apa? Ciri pandang darat, budaya. Dan kamu kena tahu juga macam mana hubung kait antara ciri pandang darat fizikal mempengaruhi kegiatan manusia, iaitu rujuk kepada ciri pandang darat budaya. Ya, setiap ciri-ciri fizikal itu boleh mempengaruhi kegiatan-kegiatan manusia. Jadi kegiatan manusia ini kita boleh lihat dari aspek ciri pandang darat budaya tersebut. Okey, so jadi itu saja yang kita akan bincangkan pada hari ini. Okey, so kita sudah mempelajari ciri pandang darat fizikal, ciri pandang budaya, dan juga kita telah mempengaruhi hubung kait antara pandang darat fizikal dengan pandang darat budaya di dalam satu peta. Jadi lain kali kita nampak satu peta begini, kita boleh hubung kaitkan dia antara fizikal dan juga budaya. So itu saja penerangan cikgu untuk kali ini.